Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Syaza dari SMK Dr. Burhanuddin, Taiping. Kali ini kita akan membincangkan satu lagi subtopik dalam bab kegravitian fizik tingkatan 4. Subtopik yang akan kita bincangkan pada kali ini ialah subtopik 3.2 iaitu hukum Kepler. Terdapat 3 standard pembelajaran dalam subtopik ini. Yang pertama, menjelaskan hukum Kepler pertama, kedua dan ketiga. Yang kedua, merumuskan hukum Kepler ketiga, T kuasa 2 berkaitan langsung dengan R kuasa 3. Dan yang ketiga, menyelesaikan masalah melibatkan hukum Kepler ketiga. Kita berkenalan dahulu dengan Johannes Kepler. Beliau merupakan seorang ahli astronomi, matematik dan astrologis Jerman yang merumuskan 3 hukum yang menghuraikan gerakan planet mengelilingi matahari. Sebenarnya Johannes Kepler bekerja sebagai pembantu kepada ahli astronomi Tycho Brahe. Sifat keazaman yang tinggi mendorong beliau untuk mengkaji data astronomi Brahe selama lebih daripada 10 tahun. Akhirnya, Kepler berjaya merumuskan 3 hukum yang menghuraikan gerakan planet mengelilingi matahari. Mari kita mengetahui ketiga-tiga hukum Kepler tersebut. Kita mulakan dengan hukum Kepler pertama. Orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Perhatikan simulasi ini. Simulasi ini menunjukkan orbit planet mengelilingi matahari yang berbentuk elips. Sama seperti simulasi yang ditunjukkan sebentar tadi, rajah 3.5 menunjukkan orbit planet mengelilingi matahari di mana matahari sentiasa berada di satu fokus bagi elips itu. Dan perhatikan juga terdapat paksi major dan paksi minor pada orbit. Kita semua sudah maklum bahawa planet-planet dalam sistem suria mempunyai orbit berbentuk elips. Dan paksi major adalah lebih panjang daripada paksi minor. Namun kebanyakan orbit planet dalam sistem suria mempunyai paksi major hampir sama panjang dengan paksi minor. Paksi major sama panjang dengan paksi minor. Oleh itu, bentuk elips orbit planet-planet dalam sistem suria adalah hampir bulat. Planet-planet boleh dianggap membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Dan ada jejari orbit. Apakah jejari orbit? Jejari orbit ialah nilai purata bagi jarak di antara planet dengan matahari. Kita teruskan dengan hukum Kepler kedua. Garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Kita rujuk rajah 3.26 yang menunjukkan pergerakan planet dalam orbit. Jika sebuah planet mengambil masa yang sama untuk bergerak dari A ke B dan C ke D. Luas kawasan AFB adalah sama dengan luas kawasan CFD. Luas kawasan AFB adalah sama dengan luas kawasan CFD. Kita dapati bahawa jarak AB adalah lebih besar daripada jarak CD. AB lebih besar daripada CD. Hal ini bermakna planet itu bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dari A ke B berbanding dari C ke D. Jarak AB tadi lebih besar daripada CD. Oleh itu, laju linear
AB lebih besar berbanding CD. Kita perhatikan simulasi yang menunjukkan pergerakan planet dalam orbit. Jika planet mengambil masa yang sama untuk bergerak dari titik A, B dan CD, luas kawasan AFP dan CFD adalah sama. Bagaimana pula dengan jarak? Jarak AB didapati lebih besar berbanding jarak C ke D. Hal ini bermaksud planet itu bergerak dengan laju linear yang lebih tinggi dari A ke B berbanding dengan laju linear ketika planet bergerak dari C ke D. Kita beralih pula kepada hukum Kepler ketiga. Dalam hukum Kepler ketiga, kuasa dua tempoh orbit adalah berkadar terus dengan kuasa tiga jejarinya. Kuasa dua tempoh berkadar terus dengan kuasa tiga jejari orbitnya. Secara matematik, D kuasa 2 berkadar langsung berkadar terus dengan R kuasa 3. Perhatikan pula pada simulasi ini. Perhatikan jejari orbit planet berwarna biru dan jejari orbit planet berwarna hijau. Jejari orbit bagi planet berwarna biru lebih pendek, lebih rendah berbanding jejari objek bagi planet yang berwarna hijau. Oleh itu, planet yang berwarna hijau mengambil tempoh yang lebih lama untuk mengelilingi orbitnya. Berdasarkan kepada hukum Kepler ketiga, planet yang mengorbit dengan jejari yang besar akan mempunyai tempoh orbit yang lebih panjang. Oleh itu, planet yang lebih jauh dari matahari mengambil masa yang lebih lama untuk melengkapkan satu orbit mengelilingi matahari. Sebagai contoh, Bumi mengambil masa selama 1 tahun untuk satu orbit lengkap, manakala planet Zuhal mengambil masa selama 29.5 tahun untuk satu orbit lengkap. Rujuk kepada rajah 3.27 yang menunjukkan orbit planet dan tempoh orbit. Perhatikan planet Euclid. Planet Euclid lebih hampir dengan matahari, bermakna jejari orbit planet Euclid lebih rendah berbanding jejari orbit planet-planet yang lain. Oleh itu, tempoh yang diambil untuk satu orbit lengkap ialah selama 0.2 tahun berbanding planet Bumi 1 tahun, planet Marikh 1.9 tahun dan paling jauh ialah planet Uranus iaitu selama 84 tahun. Hukum Kepler ketiga boleh dirumus menggunakan hukum kegravitian semesta Newton dan gerakan membulat. Kita telah mengetahui bahawa planet melakukan gerakan membulat mengelilingi matahari. Apakah daya memusat? Daya memusat yang bertindak ialah daya graviti antara matahari dengan planet itu. Dengan menganggap orbit planet yang mengelilingi matahari adalah bulatan, kita boleh terbitkan hubungan antara tempoh orbit planet dengan jejari orbit seperti dalam hukum Kepler ketiga. Perhatikan rajah 3.28 yang menunjukkan orbit sebuah planet. Jisim matahari ialah M besar, manakala jisim bagi planet ialah M kecil. Jejari orbit ialah R. Daya graviti
F. Laju linear ialah V dan tempoh orbit ialah T. Kita telah mempelajari bahawa daya graviti yang bertindak ke atas planet adalah F sama dengan GMM bagi R kuasa 2 dan daya memusat F sama dengan MV kuasa 2 bahagi R. Daya graviti itu bertindak sebagai daya memusat untuk planet membuat gerakan membulat mengelilingi matahari. Maka, daya memusat adalah sama dengan daya graviti. Kita masukkan formula bagi daya memusat iaitu MV kuasa 2 bahagi R dan daya graviti GMM bahagi R kuasa 2. Kita boleh hapuskan apakah kuantiti fisik yang sama, M dan juga R. Yang tinggal hanyalah V kuasa 2 sama dengan GM bahagi R. Ini sebagai persamaan yang pertama. Bagi laju linear planet, V sama dengan jarak dilalui dalam satu orbit lengkap bahagi tempoh. Jarak dilalui dalam satu orbit lengkap adalah sama dengan perimeter orbit iaitu 2 pi R bahagi T. So, ini ialah persamaan yang kedua. Laju kita sebenarnya telah mempelajari rumus laju iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, kita gantikan 2 ke dalam 1. Okey, so kita akan dapat 2 pi R bahagi T kuasa 2 sama dengan GM bahagi R. Kita kembangkan, kita akan dapat 4 pi kuasa 2 R kuasa 2 bahagi T kuasa 2 sama dengan GM bahagi R. Kita boleh darab silang. Kita dapat T kuasa 2 GM sama dengan 4 pi kuasa 2 R kuasa 3. So, T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM. Dan kita ada R kuasa 3. Oleh kerana GM adalah malar, sama juga dengan 4 pi, so kita dapati bahawa T kuasa 2 adalah berkadar langsung dengan R kuasa 3 dan ini menepati hukum Kepler ketiga. Kita boleh merujuk kepada rajah 3.29 iaitu merumuskan hukum Kepler ketiga. Kita mengetahui bahawa hukum Kepler ketiga ialah T kuasa 2 berkadar langsung dengan R kuasa 3. Hukum Kepler ketiga boleh dirumuskan dengan menyamakan antara daya memusat dan juga daya graviti yang seperti kita telah buat sebelum ini. Dan kita akan dapat V sama dengan 2 pi R bahagi T. Oleh itu, hubungan antara T dengan R ialah T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM R kuasa 3 yang mana 4 pi kuasa 2 GM ini ialah sebagai pemalar dan kita boleh tulis sebagai K. Oleh itu, pemalar K sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM. Daripada hukum Kepler ketiga, hubungan antara tempoh orbit T dengan jari R, orbit R ialah T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2 bahagi GM darab dengan R kuasa 3. Katakan kita mempunyai dua planet untuk dibandingkan. So, kita boleh wakilkan dengan planet 1 T1, R1, planet 2 T2 dan juga R2. Okey, kita bahagikan persamaan 1 dengan 2. Oleh itu, pemalar ini kita boleh hapuskan. Yang tinggal ialah T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3
bahagi R2 kuasa 3. Persamaan ini kita boleh gunakan untuk menghitung tempoh orbit T ataupun jejari orbit R. Lihat contoh 1. Rajah 3.3 menunjukkan planet Bumi dan Marikh yang mengorbit Matahari. Bumi dan Marikh. Okay. Jejari orbit planet Marikh boleh ditentukan dengan membandingkan orbit Marikh dengan orbit Bumi. Apakah maklumat yang diperlukan untuk menentukan jejari orbit Marikh? Kita memerlukan jejari orbit Bumi, tempoh orbit Bumi dan juga tempoh orbit Marikh. Okay. Jika jejari orbit Bumi ialah 1.5 darab 10 kuasa 11 meter, tempoh orbit Bumi dan Marikh ialah masing-masing 1 tahun dan 1.88 tahun. Hitungkan jejari orbit Marikh. Okay. Apabila kita memperoleh soalan sebegini, kita perlu keluarkan dahulu, senaraikan dahulu maklumat yang diberi dengan menggunakan simbol. Okay, jejari orbit Bumi kita wakilkan dengan R1 ialah sama dengan 1.5 darab 10 kuasa 11 meter. Jejari orbit Marikh kita tak tahu, kita nak cari. Okay. Tempoh orbit Bumi T1 ialah 1 tahun. Tempoh orbit Marikh T2 ialah 1.88 tahun. Kita gunakan formula yang kita peroleh sebentar tadi iaitu T1 kuasa 2 bahagi T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 bahagi R2 kuasa 3. Pelajar perlu membuat gantian secara berhati-hati. Okay, boleh lakukan secara satu persatu supaya jawapan akhir lengkap dan tepat. Okay, so kita akan dapat jawapan akhir R2 iaitu jejari bagi orbit Marikh sebanyak 2.28 darab 10 kuasa 11 meter. Oleh kerana T adalah berkaitan langsung dengan R, okay, jadi R bagi jejari orbit Marikh lebih besar berbanding jejari orbit Bumi kerana tempoh bagi Marikh ialah 1.88 tahun, lebih lama berbanding tempoh bagi Bumi. Kita lihat pula bagi contoh 2. Rajah 3.31 menunjukkan sebuah satelit penyelidikan perlu mengorbit pada ketinggian 380 km untuk membuat pengimejan jelas muka bumi. Berapakah tempoh orbit satelit itu? Okay, diberikan bahawa jejari orbit bulan dan juga tempoh orbit bulan. Okay. So, kita senaraikan semua maklumat yang diberikan iaitu bagi jejari orbit satelit kita perlu tambahkan dengan dia punya ketinggian. So, kita akan dapatlah jejari orbit bagi satelit. Okay. Jejari orbit bulan R2, tempoh orbit satelit T1 yang kita nak cari dan tempoh orbit bulan T2 ialah sama dengan 652.2 jam. Kita masukkan semua nilai ini ke dalam formula yang kita telah terbitkan sebentar tadi. Okey, masukkan dengan hati-hati dan tekan kalkulator dengan berhati-hati juga. So, kita akan dapat tempoh bagi satelit itu, bagi orbit satelit itu ialah selama 1.53 jam. Cikgu ingin kongsikan di sini bagaimana untuk kita mengingat hukum Kepler. Okay. E yang pertama ialah elips. Okay. Bertepatan dengan hukum Kepler pertama, orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada di satu daripada fokusnya. Okay. Manakala L ialah luas. Bertepatan dengan hukum Kepler kedua, garis yang menghubungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama apabila planet bergerak dalam orbitnya. Dan yang ketiga ialah R. Kita fokuskan kepada R, jejari
T kuasa 2 berkadar terus dengan R kuasa 3 bertepatan dengan hukum Kepler ketiga iaitu kuasa 2 tempoh orbit planet adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejarinya. Diharapkan tips ini dapat membantu kamu untuk mengingat hukum Kepler pertama, kedua dan ketiga dengan lebih baik. Sekian sahaja perkongsian daripada cikgu. Terima kasih kerana sudi menonton, mendengar video yang cikgu buatkan khas untuk semua anak-anak didik. Selamat maju jaya diucapkan kepada semua.